Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrom dan saya Nabila Hafizah Zainal Arifin. Berita-berita utama malam ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin dan Yang Amat Mulia Pangeran Anak Isteri Anisha Rosnah berkenan berangkat mengalu-alukan ketibaan Perdana Menteri Malaysia dan isteri. Pesta Seni Rakyat memberi sumbangan positif ke arah lanskap budaya dan kreatif yang lebih dinamik di negara Brunei Darussalam. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin, Ibni Kebah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Yang Amat Mulia Pangeran Anak Isteri Anisha Rosnah binti Adam berkenan berangkat ke lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengalu-alukan ketibaan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia dan isteri Yang Amat Berbahagia Datuk Seri Dr. Wan Azizah, Dr. Wan Ismail serta rombongan. Juga hadir bagi mengalu-alukan ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dan isteri ialah Yang Berhormat Pihin Datuk Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku Menteri Pengiring dan isteri. Juga berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei ialah Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bul Hassan, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Datuk Paduka Seri Awang Sulaiman bin Alidin, Pesuruhjaya Polis Pasukan Polis di Raja Brunei dan setiausaha tetap dari Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri bersama pasangan masing-masing. Majlis Keagamaan sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Istana Nurul Iman diteruskan lagi semalam. Rombongan dari Kementerian Kesihatan menyertai majlis berkenaan. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Pengisian majlis tazkirah bertajuk Menyemai Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui doa penutup sembahyang pelindung kehidupan serta persembahan dikir. Rombongan turut disertai oleh Majlis Perundingan Kampung Belait, Jawatan Kuasa Takmir dan Kumpulan Belia Masjid Setia Ali Pekan Muara, Muslimah Masjid dan Kumpulan Belia Muslimah Masjid Kampung Dumapas, Kumpulan Kamarun Nisa Rimba dan Jabatan Pengajian Islam Bahagian Sekolah Agama Daerah Belait. Majlis Dikir Maulud yang diadakan selama 12 malam berturut-turut di masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat di seluruh negara bertujuan memperingati pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan syiar Islam sekaligus menanamkan rasa kasih dan cinta terhadap baginda. Lewat petang kemarin, rombongan dari Kementerian Kewangan dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis dikir Maulud di Masjid Universiti Brunei Darussalam. Hadir Awang Haji Asrul Adrain bin Pihin Orang Kaya Setia Pahlawan Datuk Seri Setia Dr. Haji Ahmad, Setiausaha Tetap Fiskal Kementerian Kewangan. Rombongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri serta jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis pembukaan dikir di Masjid Al-Amirah Al-Hajah Maryam, Kampung Jerudong.
Hadir Awang Muhammad Haris bin Brigadier Jeneral bersara Datuk Paduka Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Industri Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Majlis dikendalikan oleh Jabatan Perikanan. Majlis turut diadakan oleh rombongan Kementerian Pendidikan di Masjid Utama Muhammad Saleh, Pekan Bangar. Hadir Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Juga diadakan penyerahan sumbangan wakaf kepada masjid berkenaan. Rombongan Kementerian Hal Ehwal Ugama mengadakan Majlis Ihya Maulidur Rasul di Balai Ibadat Kampung Merangking, Daerah Belait. Mengetuai rombongan Dr. Haji Arman bin Haji Asmat, Rais Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan. Majlis disurikan dengan tazkirah. Juga mengadakan dikir maulid di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Belait, rombongan Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya. Hadir Pengeran Haji Jamra Wera bin Pengeran Haji Petra, Timbalan Setiausaha Tetap Tenaga Jabatan Perdana Menteri. Majlis dianjurkan bersama oleh Pejabat Wawasan Brunei, Jabatan Berkenaan dan Biro Mencegah Rasuah serta Jabatan Kehakiman Negara. Rombongan Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Tutong dengan kerjasama Majlis Perundingan Mukim Kiudang dan Majlis Takmir Masjid, Masjid Penyiaran Muda Abdul Wakil, Kampung Kiudang menganjurkan perayaan Maulid 1.0 Lakastah Bersatu untuk Nabi di Hati. Hadir Awang Haji Rosfazilah bin Haji Yusli, Timbalan Pengarah Jabatan Belia dan Sukan. Pengisian majlis tazkirah khas bertajuk Selawat Bukti Cinta Kunci Syafaat. Manakala Masjid Penyiaran Haji Abu Bakar Kampung Bokok lewat petang kemarin menerima kunjungan rombongan daripada Jawatan Kuasa Takmir dan Muslimah Masjid Raja Isteri Penyiaran Anak Hajah Salehah Kampung Rimba bagi sama-sama mengimarahkan masjid dengan naungan dikir sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Golongan belia bukan sekadar pemimpin masa hadapan tetapi juga merupakan penggerak utama masa kini yang mencorakkan masyarakat sebagai inovator teknologi, pembina komuniti dan usahawan dinamik. Bagi mendepani perubahan global yang pantas, ASEAN perlu memupuk minda, nilai, kemahiran dan keyakinan dalam diri belia agar mereka bersedia untuk memimpin. Melalui platform keterlibatan yang tepat, belia mampu bertindak sebagai rakan strategik bagi memperkukuh kesepaduan sosial dan memelihara perpaduan jangka panjang rantau ini. Perkara itu ditegaskan oleh Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan semasa menyertai mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN mengenai belia AMMY ke-14 dan AMMY campur 3 ke-10 secara persidangan video. Semasa menyampaikan kenyataan, Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa juga berkata di peringkat domestik, pembangunan belia kekal menjadi agenda utama negara Brunei Darussalam. Hubungan interaktif antara golongan belia dan pengubah dasar terus diperkasakan melalui inisiatif seperti kajian belia kebangsaan, sesi dialog, sesi town hall, Kongres Belia Kebangsaan dan Konvensyen Pemimpin Muda Brunei. Bagi membina daya tahan dan jati diri belia, Yang Berhormat Menteri turut mengetengahkan peranan program Khidmat Bakti Negara PKBN dalam memupuk disiplin dan patriotisme serta peranan Pusat Pembangunan Belia dalam melengkapkan belia dengan pelbagai kemahiran termasuk keupayaan digital bagi memperkukuh laluan ke arah pekerjaan serta keusahawanan. Dengan tema pengukuhan pembangunan belia bagi komuniti ASEAN yang berdaya tahan, inovatif, dinamik dan inklusif, menavigasi masa harapan bersama. Mesyuarat menghimpunkan menteri-menteri ASEAN yang bertanggungjawab dalam hal ehwal belia serta wakil mereka bersama rakan sejawat dari negara campur 3 iaitu Republik Rakyat China, Jepun dan Republik Korea.
Mesyuarat antara lain menjadi wadah untuk bertukar pandangan dan memperkukuh kerjasama serantau dalam memajukan pembangunan belia. Antara hasil utama AMMY 14 ialah pengesahan dan pelancaran Rangka Kerja ASEAN mengenai belia 2026-2030. Para Menteri juga meluluskan deklarasi ASEAN mengenai pengukuhan pembangunan belia bagi komuniti ASEAN, kenyataan belia ASEAN mengenai kedaya tahanan digital serta kenyataan bersama Menteri-Menteri AMMY 14 dan AMMY campur 3 ke 10. Nilai-nilai murni Islam perlu disebarkan agar terus terpelihara dan berkembang seperti yang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya. Expo menyemai Cinta Rasul yang sedang berlangsung di One City Shopping Centre mengetengahkan pelbagai aktiviti bercorak keagamaan, pendidikan dan kekeluargaan. Dianjurkan oleh Rizki Barakah Management, Expo selama 5 hari itu dibuka untuk kunjungan orang ramai sehingga 23 Ogos dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Hadir Yang Berhormat Awang Muhammad Ali bin Tanjung, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Acara turut disemarakkan dengan ceramah bertajuk Menyemai Cinta Rasul Memperkasa Ummah yang terlain menekankan kepentingan memperkukuh kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui penghayatan sunnah, akhlak serta ajaran baginda dalam kehidupan seharian. Melalui penganjuran Expo yang menggabungkan pengisian keagamaan dengan aktiviti kemasyarakatan, dihasrat dapat mendorong masyarakat menjadikan sunnah serta akhlak baginda sebagai panduan dalam kehidupan. Nikmat Islam dan iman tidak datang dengan mudah dan tidak diperoleh dengan senang kerana ia hadir melalui perjuangan yang amat berat, menuntut pengorbanan yang besar serta penderitaan yang dilalui oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah Islam menunjukkan bahawa perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan perjuangan yang berliku-liku, penuh dengan ujian, kesabaran dan pengorbanan yang luar biasa. Khutbah Jumaat hari ini bertajuk Perjuangan dan Pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan dakwah Islam menerangkan bahawa baginda tidak hanya berdakwah melalui kata-kata tetapi juga menzahirkannya melalui keteladanan dan ketabahan hati yang melampaui batas kemampuan manusia biasa. Kasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, baginda bukan sahaja telah berkorban tenaga, masa dan harta, malah sanggup menghadapi pelbagai cabaran dan penderitaan demi menyampaikan dakwah Islam kepada seluruh umat manusia. Oleh yang demikian, sebagai tanda kesyukuran kita yang telah dianugerahkan dengan nikmat Islam dan iman, hasil dari perjuangan dan pengorbanan baginda, maka kita sebagai umat Islam hendaklah menjaga serta memelihara kesucian agama Islam dengan mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan seharian. Selain itu, umat Islam juga bertanggungjawab menyebarkan nilai-nilai murni Islam melalui akhlak yang baik, saling menghormati dan menjadi contoh yang positif dalam masyarakat. Dengan demikian, agama Islam akan terus terpelihara dan berkembang seperti yang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 30 peserta Bengkel Kesewanan Belia Islam MABIMS tahun 2026 menerima sijil masing-masing pada majlis penutupan dan penyampaian sijil yang diadakan di sebuah hotel Anggrek Desa semalam. Penyampaian sijil kepada para peserta disempurnakan oleh Dr. Haji Muhammad Hussein bin Pihin Penyurat Haji Ahmad, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama selaku Ketua Mesyuarat Pegawai Kanan MABIMS Negara Brunei Darussalam.
Bengkel selama 4 hari itu menjadi platform untuk memberikan pendedahan kepada para peserta mengenai asas dan kemahiran keusahawanan di samping membuka ruang untuk berkongsi pengetahuan, pengalaman dan perspektif dalam bidang keusahawanan bersama peserta dari negara-negara anggota MABIMS. Pesta Seni Rakyat merupakan satu platform untuk mengetengahkan ekonomi kreatif Brunei yang kian berkembang, menyokong perniagaan tempatan, menonjolkan bakat-bakat tempatan dan seterusnya mencipta pengalaman yang bermakna bagi para pengunjung dari pelbagai lapisan umur. Petang tadi diadakan majlis pembukaannya di Dermagdi Raja, Bandar Seri Begawan. Diadakan sehingga Ahad ini, pesta dirasmikan oleh Dayang Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wasaufela, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Sepanjang festival berlangsung, para pengunjung berpeluang mengunjungi pelbagai petak jualan dan mengikuti aktiviti kreatif serta bengkel seni. Tarikan utama acara, Pesta Kikik, yang turut diisi dengan pameran kikik tradisional serta bengkel pembuatan kikik. Acara bukan sahaja memberi pengalaman yang menyeronokkan buat para pengunjung, malah memartabatkan kreativiti tempatan dan memberi sumbangan positif ke arah lanskap budaya dan kreatif yang lebih dinamik di negara ini. Kontingen negara Brunei Darussalam yang terdiri daripada pasukan pencak silat telah pulang ke tanah air semalam selepas mengikuti kejohanan Sukan Malaysia SUKMA ke-22. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Dayang Hajah Umi Kulthum binti Haji Abdul Karim, pengarah belia dan sukan. Pasukan pencak silat negara Brunei Darussalam berjaya menyumbangkan 3 pingat gangsa kepada kontingen negara. Pingat gangsa bagi acara regu wanita diraih oleh Dayang Nur Syahindah binti Saiful Rizal, Dayang Nur Syahirah Mawaddah binti Lutfi dan Dayang Nur Syakirah Mawaddah binti Muhammad Fauzi. 2 lagi pingat gangsa pasukan pencak silat masing-masing disumbangkan oleh Dayang Nur Ashifah Syabikah binti Masli dalam acara tanding kelas B dan Awang Muhammad Matin Adrian bin Awang Roy dalam acara tanding kelas G. Sementara itu, kontingen negara terus menunjukkan prestasi membanggakan dalam SUKMA ke-22 di Selangor menerusi pencapaian atlet dalam acara renang, sepak takraw dan wushu. Beberapa atlet negara juga berjaya mencatat keputusan positif dalam saingan masing-masing, sekaligus mencerminkan kesungguhan mereka dalam memburu kejayaan di pentas sukan kebangsaan. Dalam acara golf, atlet negara Awangku Muhammad Khair Zakwan secara keseluruhan mencatat 252 pukulan, iaitu 36 pukulan di atas par dalam saingan yang berlangsung di Glenmary Golf and Country Club. Bagi acara lawan pedang, atlet acara IP lelaki individu negara Muhammad Waizil Mustaqim bin Abdullah Muhammad Barhanuddin menamatkan pusingan awal di kedudukan ke-17 dan berjaya mara ke pusingan kedua. Manakala dalam acara saber wanita individu, Nabila Mesanggem binti Muhammad Haris Safwan menamatkan pusingan awal di kedudukan ke-10 dan mara ke pusingan ketiga. Acara renang atlet negara Joel Ling Tai Yu meraih pingat gangsa bagi 200 meter kuat lentang lelaki dengan mencatat masa 2 minit 9.49 saat. Sementara itu, seorang lagi atlet negara, Daniel Zizan Chan, mencatat masa 2 minit 13 saat untuk menduduki tempat ke-6. Dalam acara sepak takraw pula, kontingen negara menewaskan Terengganu 2-0 dengan keputusan 15-13 dan 17-15, sekaligus meneruskan kemaraan ke peringkat separuh akhir. Atlet wushu negara dalam acara Men's Taji Chuan, Chu Ching Hua mencatat markah 9.186 mata untuk menduduki tangga ke-12 dari 17 peserta. Sementara dalam acara Men's Nangun, Abel Lim Wee Yuan mencatat markah 9.523 mata dan menduduki tangga ke-4 dari 19 penyertaan. Manakala dalam acara Men's Chang Chuan, Walid Lutkar meraih markah 9.150
untuk berada di kedudukan 20 dari 24 penyertaan.